Keempat ialah penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penutupan semua institusi pendidikan dan hal ini membawa kita kepada satu isu iaitu pembelajaran atas talian. Bersama saya, Ayuni Nadirah binti Jafri dan rakan sekumpulan saya, Evelyn Min akan menerangkan kepada anda apakah itu pembelajaran atas talian dan masalah yang dihadapi oleh warga pendidik dan para pelajar. Pembelajaran atas talian ataupun e-pembelajaran merupakan satu medium yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang mana melibatkan penggunaan teknologi digital. Segala bahan yang disampaikan melalui medium ini mempunyai grafik, visual, perkataan, animasi, audio ataupun video. Pembelajaran atas talian terutamanya bagi aplikasi Google Meet dan Google Classroom yang telah digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terbukti cukup berkesan dalam membantu proses pembelajaran atas talian selain aplikasi Zoom yang digunakan untuk berinteraksi secara terus bersama dengan pelajar. Semua ini dilakukan bagi memastikan para pelajar mendapat ilmu pengetahuan yang sewajarnya walaupun mereka tidak berada di dalam bilik darjah ataupun bilik kuliah. Sayang seribu kali sayang, walau bagaimanapun kehebatan teknologi digital dalam proses pembelajaran ataupun e-pembelajaran ini, tidak semua golongan ataupun tidak semua pelajar dapat menikmati manfaat daripada proses ini disebabkan oleh ketiadaan jaringan internet ataupun jaringan internet yang perlahan terutamanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan luar bandar. Ini merupakan cabaran utama kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan semua pelajar mendapat input ataupun ilmu yang sama rata dengan pelajar lain tidak kira di mana anda berada. Selain daripada masalah jaringan internet, menurut Guru Cemerlang Bahasa Melayu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mulia Ceras, Puan Nur Haslinda Ismail, kemudahan peralatan teknologi seperti komputer dan telefon bimbit juga adalah satu penghalang kepada penyampaian proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai komputer riba dan telefon bimbit di rumah, terutamanya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, dan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses atau menjalani proses pembelajaran atas talian dan ia sedikit sebanyak sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh itu, terdapat beberapa inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan guru sendiri untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran masih berlaku walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Salam sejahtera, saya Evelyn pula akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan berfokus kepada langkah yang telah diambil dalam mengatasi masalah pembelajaran atas talian semasa musim PKP ini. Seperti yang kawan saya telah sebutkan tadi, masalah utama pelaksanaan e-pembelajaran ini di Malaysia adalah masalah capaian internet yang rendah dan tidak stabil di kebanyakan kawasan, terutamanya di kawasan pedalaman. Tentang itu, cara yang paling terkenal untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan kaedah e-pembelajaran tidak segera seperti menggunakan Google Classroom. Kaedah pembelajaran ini tidak memerlukan pelajar dan guru hadir pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, proses pembelajaran ini masih perlu berlaku di mana guru boleh memuat naik nota dan tugasan pada bila-bila masa dan menetapkan tarikh akhir penghantaran tugasan tersebut. Kaedah pembelajaran ini juga boleh dirakam dalam bentuk audio ataupun video yang kemudiannya dimuat naik dalam beberapa aplikasi seperti Facebook, YouTube, Telegram ataupun WhatsApp untuk diakses oleh pelajar pada bila masa. Dalam pada itu, pemberian 1 gig data mudah alih secara percuma oleh kerajaan pada musim PKP ini juga serba sedikit dapat mengurangkan beban pembelian data oleh pelajar yang kurang berkemampuan dalam proses pelaksanaan e-pembelajaran ini. Walaupun jumlah data ini agak sedikit dan kurang mampu untuk menyokong aktiviti telekonferensi dan paparan video yang memerlukan data yang tinggi, namun sekurang-kurangnya pelajar dapat melihat perkembangan pembelajaran mereka
melalui media yang mudah seperti Telegram dan WhatsApp yang hanya memerlukan data yang sedikit sahaja. Di samping itu, pengiriman bahan pembelajaran secara pos juga dapat menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar yang langsung tidak mempunyai capaian internet ataupun telefon di kawasan tempat tinggal mereka. Malah, Berita Harian 16 Jun 2020 juga telah mencatatkan kenyataan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syatan Sabran bahawa pihak UPSI telah berjaya mengirimkan secara pos lebih 500 unit alat pemacu pendrive yang berisi nota-nota kuliah dan lain-lain bahan pengajaran kepada mahasiswa yang langsung tidak mempunyai akses internet. Pihak UPSI juga telah mengambil keputusan untuk membatalkan peperiksaan akhir bagi semua kursus pada pengajian semester kini dan menggantikannya kepada pelaksanaan kerja khusus, projek khas ataupun lain-lain aktiviti pembelajaran yang boleh dibuat pentaksiran bagi menyelesaikan masalah liputan internet dan lain-lain masalah yang mengganggu pembelajaran pelajar semasa musim PKP ini. Kesimpulannya, walaupun pelaksanaan e-pembelajaran ini semasa musim PKP mempunyai banyak halangan, namun usaha pelbagai pihak telah banyak mengurangkan beban permasalahan tersebut. Pelaksanaan e-pembelajaran ini juga membolehkan kita melihat kemampuan pelaksanaan e-pembelajaran ini secara meluas di negara kita. Daripada hasil pelaksanaan tersebut juga, kita dapat merancang pelbagai penambahbaikan dari segi memperbaiki kekurangan yang ada dan juga memperkasakan kelebihan yang sedia ada untuk kita memperluaskan pelaksanaan e-pembelajaran ini di masa hadapan.